Salam Malaysia Madani dan kita bersama lagi dalam ruang bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV dan sudah pastilah hari ini juga kita memilih satu lagi topik yang saya kira cukup penting dan relevan sebenarnya untuk kita sembang-sembang bersama dengan dua tetamu yang sudah pun berada di studio ruang bicara ini bersama dengan saya. Baiklah, topik yang menjadi pilihan kita di ruang bicara hari ini ialah wakaf pelengkap dasar fiskal. Dan izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan tetamu-tetamu yang sudah pun bersiap sedia bersama dengan saya di sebelah kiri saya ini yang paling dekat dengan saya. Kita ingin mengucapkan selamat datang kepada yang berbahagia Puan Haidatul Azia Hussein yang merupakan pengurus bahagian pemasaran dan korporat di Yayasan Wakaf Malaysia. Jadi Azia, apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Ini pertama kali Zia ya? Pertama kali di Bernama TV ni pertama kali. Kami cukup berterima kasih atas kesudian Puan Azia untuk bersama kami di ruang bicara. Terima kasih juga atas jemputan. Kita juga ada tetamu yang lama yang tak saya temui sebenarnya, tetapi alhamdulillah hari ini ataupun malam ini bersama kita di ruang bicara ini. Jadi selamat datang semula kepada yang berbahagia Profesor Madia Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, iaitu pengarah program sarjana pentadbiran perniagaan di Putra Business School. Jadi Prof, apa khabar? Alhamdulillah. Sehat ya? Sihat. Lama kita tak berjumpa sebenarnya. Tapi apa orang kata gembira berada kembali di dalam studio ini. Kami juga gembira kerana kedatangan semula Profesor Madia Dr. Ahmad Razman Abdul Latif bersama kami di program Ruang Bicara ini. Dan seperti yang saya katakan, ini merupakan topik yang cukup dekat dengan diri kita sebenarnya, terutamanya kepada umat Islam keseluruhannya. Dan kalau anda juga mungkin ingin berkongsi pandangan dan juga pendapat ataupun bertanya apa saja berkaitan dengan topik yang menjadi pilihan kita di ruang bicara hari ini, jangan lupa seperti biasalah kami menyediakan dua talian kepada anda di 03 2604 0155 dan satu lagi talian sudah pastilah di 03 26 94 0155. Baik, mungkin sebelum kita pergi lebih jauh lagi, saya ingin memulakan perbincangan ini bersama dengan Profesor Madia ataupun dengan lebih tepat lagi lah dengan Puan Haidatul Azia Hussein kerana mewakili Yayasan Wakaf Malaysia. Mungkin ramai yang tak faham tentang apa itu wakaf sebenarnya. Ada yang membandingkan wakaf itu dengan zakat, itu antara perkara yang selalu dimainkan. Tetapi mungkin kita juga nak tahu daripada pengalaman, daripada pemerhatian Yayasan Wakaf Malaysia sendiri tentang pemahaman dan juga kesedaran rakyat Malaysia bila kita bercakap tentang wakaf ini. Silakan Puan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Okey. Bila kita bercakap mengenai pemahaman masyarakat mengenai wakaf dan sejauh mana mereka sedar apa itu wakaf, wakaf nak guna untuk apa, kepada siapa, macam mana nak berwakaf, sebenarnya peningkatan tu ada. Sekarang ni sedang meningkat di kalangan masyarakat. Kenapa saya kata meningkat? Kerana bila kita semak ataupun kita dapatkan data kutipan wakaf tunai yang ada di semua majlis agama Islam negeri termasuklah di Yayasan Wakaf Malaysia, saban tahun dia meningkat. Kita ambil 3 tahun yang terakhir, iaitu pada tahun 2020 kutipan keseluruhan wakaf tunai sahaja berjumlah lebih kurang 67 juta. Meningkat pada tahun 2021 sebanyak 94 juta dan pada tahun 2022 kepada 102 juta. Okey, dengan peningkatan tersebut kita nampak dia ada peningkatan, dia tak banyak tapi dia sedang meningkat. Jadi kita di Yayasan Wakaf Malaysia, macam contohnya ya, pewakafan melalui media disediakan oleh Yayasan Wakaf Malaysia, melalui sistem wakaf tunai, melalui produk-produk lain yang kita buat, yang kita lancarkan, kita nampak perkara tu naik, makin naik. Bila berlaku peningkatan, apa yang kami boleh simpulkan di sini, kemungkinan kesedaran dan kefahaman masyarakat tentang wakaf tu mula bertambah. Dan dalam sistem wakaf tunai Malaysia, Yayasan Wakaf Malaysia juga, kita tengok ada peningkatan pewakaf-pewakaf baru. Peningkatan tu termasuklah daripada segi yang mohon untuk potong gaji. Sebab kami di Yayasan Wakaf Malaysia kita ada kemudahan kepada penjawat awal persekutuan untuk membuat potongan gaji secara bulanan untuk wakaf. Jadi bila ada pertambahan kutipan, pertambahan masyarakat yang mula berwakaf, dan mungkin untuk makluman semua juga, pewakaf kita ni bukan sahaja daripada Islam,
bukan Muslim sahaja. Sebab kita pun dalam sistem kita berdasarkan pada rekod kita, ada pewakaf kita yang bukan Islam. Ada daripada Indian, ada Chinese. Jadi yang itu yang kami simpulkan sedang meningkat. Bermaksud mereka sedang faham apa itu wakaf. Mungkin kalau kita suntik sikit dengan promosi besar-besaran, dengan agihan yang dekat dengan hati rakyat, mungkin kefahaman tu akan terus meningkat. Yang akhirnya kutipan wakaf tunai ni nanti kita tabungannya makin besar dan insya-Allah dia boleh bantu lagi kurangkan beban kerajaan dalam pembangunan apa-apa projek pembangunan, apa perkhidmatan kepada rakyat. Menarik. Saya tertarik hati dengan apa yang disebut sebenarnya oleh Puan Azia sendiri, iaitu tentang kutipan wakaf itu sendiri. Diharapkan akan dapat meringankan beban fiskal kerajaan sebenarnya. Ada juga yang menyebut sebenarnya statement yang dibuat Prof bahawa wakaf boleh jadi pelengkap dasar fiskal negara sebenarnya. Bagaimana Prof melihat ini dari aspek ekonomi? Sebenarnya wakaf boleh jadi punca fiskal negara. Kalau kita lihat banyak perdebatan berlaku baru-baru ini tentang isu semasa, kos sara hidup, kemampuan kerajaan untuk memastikan bahawa rakyat dapat menikmati kualiti hidup yang baik, dan terus pergi kepada polemik bahawa bagaimana kerajaan mahu mencari dana hasil untuk membantu rakyat dengan situasi hutang kerajaan persekutuan yang semakin meningkat, dan mungkin ada urut-urut menyatakan kalau begitu mungkin kerajaan perlu memperkenalkan cukai baru ataupun kata mengembalikan cukai yang lama. Dan ini kalau kita mahu lihat penyelesaiannya harus pergi 100, 200, 300 ataupun 1000 tahun dulu. Semasa zaman kegemilangan kerajaan Islam, pernah berlaku suasana di zaman Umar Abdul Aziz yang mana bila mahu memberi zakat kepada rakyatnya tidak ada seorang pun yang layak. Dan kita lihat Empire Uthmaniyah dulu berdiri teguh dan kukuh atas platform wakaf. Mereka tidak menjana hasil melalui hutang, hatta kemusnahan salah satu faktor kenapa empire itu tumbang semasa Perang Dunia Pertama apabila mereka terpaksa berhutang dengan British buat kali pertamanya untuk menampung kos peperangan. Oleh itu bermakna kalau kita lihat pernah berlaku dalam sejarah sesebuah kerajaan itu berjaya kata mengendalikan urusan fiskalnya melalui sistem wakaf, dan termasuk juga zakat, sedekah, baitul mal dan sebagainya. Dan bila kita lihat adakah wakaf sebagai pelengkap, saya lebih cenderung mengatakan sebenarnya wakaf adalah sebenarnya salah satu penyelesaian kepada fiskal negara. Tapi kita mungkin ada orang akan kata macam mana nak bandingkan zaman dulu dengan sekarang. Dengan zaman sekarang ni orang kata banyak isu-isu yang dulu tidak ada. Dan jadi bolehlah kita kata boleh mengurangkan beban kerajaan fiskal. Dan ini melibatkan kerjasama bukan sahaja individu, malahan korporat, swasta dan juga komuniti seperti Azia sebut tadi, bahawa ini bukan hanya tertaluk ataupun hanya khusus untuk pewakaf daripada individu Muslim, tetapi ianya tidak semestinya individu. Ia boleh badan-badan juga untuk memberi orang kata memberi wakaf itu kepada kepentingan semua. Bila Prof sebut tentang isu ini, tadi pun Puan Azia juga sentuh sebentar selalu. Bila kita bercakap dengan isu wakaf ini, selalunya ia dikaitkan dengan keagamaan, agama Islam itu khususnya. Bagaimana Yayasan Wakaf sendiri memainkan peranan untuk membangunkan kefahaman wakaf yang sebenarnya? Okey. Berdasarkan pada kajian pembangunan, kajian Pelan Induk Transformasi Hartanah Wakaf di Malaysia yang telah dilaksanakan oleh Yayasan Wakaf Malaysia dengan kerjasama Jauhar dan juga Unit Perancang Ekonomi JPM pada waktu itu, pada tahun 2013, apa yang kita dapati
senario sebelum RMK, Rancangan Malaysia ke-8, kita nampak pembangunan wakaf lebih tertumpu kepada keagamaan. Kita tengok kat situ untuk masjid, untuk madrasah. Tapi bila kita tengok bermula Rancangan Malaysia ke-9, kita tengok kita dah mula berani untuk bangunkan wakaf dalam sektor ekonomi. Sebagai contoh, dalam Rancangan Malaysia ke-9 kita telah pun membangunkan 4 hotel wakaf. Hotel wakaf. Dan kita juga ada pusat perniagaan di atas tanah wakaf. Dan Yayasan Wakaf Malaysia sendiri menerusi bajet tahunan tahun 2020, tahun 2010. Kita juga telah membangunkan bazar wakaf rakyat di atas tanah wakaf. Jadinya bermula daripada saya nampak Rancangan Malaysia ke-9 ni mungkin dia adalah pencetus kepada pembangunan wakaf berbentuk ekonomi yang boleh menjana pendapatan untuk Majlis Agama Islam Negeri atau untuk pihak-pihak yang mentadbir ataupun menguruskan wakaf. Kita tengok bila wujudnya projek berbentuk ekonomi, sebagai contoh hotel wakaf, pendapatan kepada Majlis Agama Islam Negeri akan bertambah melalui hasil sewaan, hasil penginapan masyarakat. Even kami di Yayasan Wakaf Malaysia pun dipertanggungjawabkan untuk menguruskan 3 daripada 4 hotel wakaf. Kita nampak hasil yang kita terima tersebut, kita akan kembalikan juga ke dalam tabung dana wakaf. Sebagainya kita ambil untuk pengurusan, ada sebagainya kita ambil untuk tabung sinking fund untuk kita pastikan aset tersebut sentiasa boleh digunakan, dan ada sebagainya kita kembalikan kepada dana wakaf. Dengan adanya projek-projek berbentuk ekonomi ni, kita akan dapat tengok dapat banyak lagi pembangunan wakaf yang kita boleh bangunkan. Sebab konsep wakaf tu sendiri, wakaf mesti berpanjangan dan juga berkekalan. Bila panjang, kekal, macam mana cara kita nak panjangkan, cara kita nak kekalkan, kita perbanyakkan projek ekonomi. Sebab ekonomi ni yang akan menjana dana kepada dana wakaf yang boleh bangunkan. Hari ni kita bangun satu aset. Daripada satu aset ni dia akan beranak jadi aset kedua. Daripada kedua ni beranak ke ketiga. Yang itu kita nak supaya nanti di masa hadapan, bila kita dah tak ada nanti, anak cucu kita akan berbangga, ini rupanya aset Muslim, aset umat Islam banyak. So kita nak, sekarang ni kita lebih kepada nak menggalakkan, nak beri pemahaman kepada masyarakat, wakaf tidak hanya tertumpu kepada keagamaan semata-mata. Kita boleh pergi lebih daripada tu. Kita kena ingat konsep dia tu kekal dan perpanjangan, dan mesti benda ni nanti dapat dinikmati oleh generasi-generasi akan datang. Saya suka bila sekali lagi bila Pak Nazir sebut tentang wakaf boleh membangunkan ekonomi. Kita tanya pakar ekonomi kita lah. Kalau kita lihat kenyataan yang dikeluarkan oleh pemerhati-pemerhati atau penganalisis ekonomi bila bercakap tentang wakaf, mereka menyatakan bahawa wakaf sebenarnya boleh membantu mengurangkan defisit fiskal negara daripada 5.0% pada tahun ataupun daripada KDNK pada tahun 2023 ini kepada 3.2% pada tahun 2025. Apakah Prof juga merasakan ini boleh dicapai sebenarnya melalui program wakaf ini? Ya, pengurusi Sekretaris Komision pernah menganggarkan bahawa nilai wakaf di negara kita berjumlah 1.3 trilion. Tetapi hanya sebahagian kecil sahaja daripada jumlah itu memberi manfaat kepada masyarakat pada masa ini. Kebanyakannya adalah aset-aset yang tidak dibangunkan lagi, dan ada pelbagai faktor yang mengekang daripada aset itu digunakan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat. Dan kalau kita lihat defisit ini pun, defisit dia kalau negara kita lebih kurang mungkin 90 bilion secara tahunan. Jadi kalau kita bandingkan 1.3 trilion ringgit dengan 90 bilion, sebenarnya memang kemampuan untuk menangani fiskal itu ada. Namun kita kena ingat fiskal ni di peringkat kajian persekutuan, tetapi wakaf ni di bawah pengendalian setiap Majlis Agama Islam Negeri. Dan juga Yayasan Wakaf Malaysia ni dia orang kata bekerjasamalah dengan semua Majlis Agama Islam Negeri. Dan yang menjadi orang kata satu kekangan itu wakaf yang berbentuk macam tanah lah, tanah aset kekal kerana kalau kita lihat isu saban tahun di setiap pejabat tanah negeri ialah
apabila pemilik tanah asal tu dia meninggal, tetapi dia tak sempat nak buat wasiat ataupun lebih malang lagi, tidak siapa tahu siapa pewarisnya. Dan sebelum ini pejabat tanah dia dapat manfaat daripada cukai tanah. Tapi bila meninggal ni tak tahu siapa pewarisnya, ataupun kalau tahu siapa pewarisnya, nak bagi agih-agihkan mengikut faraid dan sebagainya tu menjadi amat leceh. Mungkin mengambil masa bertahun-tahun. Betul. Dan jika pemahaman wakaf tu ada pada pemilik tanah itu, kalau dia dah buat wasiat, dia dah hibahkan tanah itu, niat saya wakafkan tanah ini, maka ianya akan terus memberi manfaat. Itu yang saya lihat. Sebenarnya ianya berpotensi besar, tetapi kekangan ialah dari segi pemahaman rakyat secara keseluruhan untuk memastikan bahawa kesinambungan pemberian manfaat daripada aset itu berterusan. Mungkin sebelum itu memberi manfaat kepada diri sendiri dan keluarga, kemudian bila dia dah tak ada, memberi manfaat kepada masyarakat, dan juga inisiatif lah daripada setiap pihak, daripada pejabat tanah, Majlis Agama Islam Negeri, dan juga peringkat persekutuan lah, untuk memastikan bahawa semua potensi aset-aset wakaf tu dapat dimaksimalkan. Dari peranan yang dimainkan oleh Yayasan Wakaf Malaysia sendirilah, Puan Azia, apa yang dilakukan oleh Yayasan Wakaf Malaysia sendirilah untuk menyaut apa yang disebut oleh Profesor Mahdi Dr. Ahmad Razman sebentar tadi tentang kefahaman itu sendiri satu masalah juga sebenarnya. Menyelesaikannya juga bukan menjadi satu perkara yang mudah. Jadi apa yang dilakukan oleh pihak Yayasan Wakaf Malaysia sendirilah dalam menghadapi situasi seperti ini sebenarnya? Okey. Dalam kita meningkatkan kefahaman masyarakat, kami di Yayasan Wakaf Malaysia juga bersama dengan Majlis Agama Islam Negeri, kita sentiasa turun padang. Sebab kita tengok dalam zaman sekarang ni, kita faham masyarakat lebih suka dengan media, dengan media sosial, media baharu. Jadi yang tu kita laksanakan juga. Kita laksanakan juga supaya di peringkat atasan, kita panggil atasan ni macam pihak-pihak yang berada di bandar yang senang pencapaian kepada akses internet apa semua. Mereka dapat maklumat tu dengan segera. Apa yang kita buat, kita ikut arus masa, arus perdana. Ada media medium baru kita buat. Cumanya kami Yayasan Wakaf Malaysia sama juga dengan Jauhar dan juga Majlis Agama Islam Negeri, kita tidak lupa untuk turun padang, untuk jumpa masyarakat, untuk cerita pada masyarakat apa itu wakaf. Dan saya nak share juga dengan Tuan dan Doktor, bila kita pernah buat satu program promosi wakaf, kita turun padang di Negeri Sembilan. Kebetulan pada waktu itu ramai dia punya peserta tu daripada kalangan masyarakat kampung, sebab dia bukan di ibu negeri, kita dibuat di luar ibu negeri. Tiba-tiba ada makcik ni datang, memang dia bawa geran tanah untuk berwakaf. Pengalaman kami juga di sebuah negeri di Pantai Timur, kita tengah buka pameran, ada makcik tu dengan sempoi je datang, dalam beg dia tu bawa 10,000. Kita nak kata orang-orang pendekatan yang kami gunakan berbeza mengikut siapa sasaran kami. Bila kita pergi, kita tahu, contoh bila kita lancarkan produk wakaf air. Wakaf air ni bila kita pergi ke Pantai Timur juga, ramai ni yang datang hanya untuk buat nak wakaf air. Wakaf air adalah salah satu produk wakaf di Yayasan Wakaf Malaysia yang kami rasa dia glamour lah. Satu produk yang glamour. Wakaf air itu macam mana? Dia memberi apa? Okey, wakaf air ni bukan air tu diwakafkan, tetapi kita beli macam tube well ataupun tangki yang mana kita boleh salurkan air bersih kepada masyarakat. Saya bagi contoh, ada satu tempat tu dia telah dah lama masyarakat duduk di situ tak mendapat bekalan air bersih. Apa yang kami buat, kita salurkan. Bukan kami nak ambil alih tugas kerajaan, tetapi inilah cara kami membantu mengurangkan pembelanjaan kerajaan. Dan sekarang ni kita dah belanja 4.4 juta untuk wakaf air, dan sebanyak 58 projek, dan telah memberi manfaat kepada lebih 27,000 penduduk. Tu kita rasa itu satu benda yang dekat. Kita di Yayasan Wakaf, kita kalau buat promosi, kita ambil kira apa keperluan masyarakat. Okey, kita akan sambung lagi, tapi kita akan berehat dulu buat seketika. Tapi sebelum kita berehat, kita ambil dulu panggilan yang pun ada di talian kita. Bahar dari Kuala Lumpur difahamkan.
sudah pun ada di talian kami sekarang ini. Assalamualaikum Baha. Waalaikumsalam Sakawi. Ya, saya. Malam ni. Ya. Alhamdulillah. Okey Sakawi, malam ni tajuk wakaf yang memangnya apa ni tajuk yang terbaik lah untuk pengetahuan orang Islam khususnya lah kan. Ya. Okey, Sakawi, saya nak tanya dua soalan lah kepada ahli panel ni. Yang pertamanya Sakawi berkenaan dengan wakaf ni kan, boleh ke wakaf pihak wakaf ni mengambil alih tanggungjawab ataupun peranan agensi-agensi kebajikan di bawah seperti JKM ke ataupun mana-mana NGO kan, untuk membantu golongan-golongan asnaf, golongan-golongan warga emas. Saya bagi contohlah macam menambah baik ataupun buat tempat jagaan orang tua ni, warga emas dan juga warga tua ni kan, supaya dinaik taraf, supaya mereka ni lebih merasa yang mereka ni terbela dan juga mereka ni tak diabaikan oleh keluarga mereka. Ya. Yang keduanya, saya kawin nak tanya, boleh ke wakaf ni diwajibkan kepada golongan-golongan yang ada sumber pendapatan tetap, terutamanya pejabat-pejabat awam ni, sebab dia orang ni kadang-kadang ada dapat kenaikan gaji dan juga imbuhan-imbuhan semua kan, jadi diwajibkan untuk mereka ataupun macam mana sebab mungkin pengetahuan dari segi wakaf ni dia orang tak berapa berapa mahir lah. Itu saja Sakawi. Baik, terima kasih Sakawi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak-banyak Baha dari Kuala Lumpur. Menarik juga sebenarnya soalan-soalan yang anda kemukakan, dan insya-Allah kita akan cuba mendapatkan respon ataupun jawapan daripada tetamu kita yang berada di studio ini. Apapun, kita akan berehat dulu seperti biasalah, hanya buat seketika, dan anda jangan ke mana-mana. Kembali semula bersama kami Ruang Bicara yang kami bawakan kepada anda, mana lagi tentunya Bernama TV. Kita jumpa lagi selepas ini. Peradaban kita bangunkan, bina kota, bina insan, dari budi jadi budaya, bina asas kemampanan, kesejahteraan masa depan. Ayo seluruh anak berdiri, bangunkan Malaysia madani, sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia madani. Ayo seluruh anak berdiri, semarakkan Malaysia madani, sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia madani. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Baiklah, kita kembali semula ke Ruang Bicara ini, masih lagi bercakap tentang wakaf pelengkap dasar fiskal.
Dan tentunya kita masih lagi bersama dengan Puan Haidatul Azhar Hussein dan juga Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif yang berada di studio bersama dengan saya. Dan kepada anda juga, dua talian itu masih kami kekalkan, iaitu di 0326040155 dan satu lagi talian di 0326940155. Baik. Ini dua persoalan yang agak menarik yang dibangkitkan oleh pemanggil kita sebentar tadi. Tak tahulah Madya Azhar ataupun Prof. Madya Dr. Ahmad Razman nak menjawab ataupun memberi respon, tapi adillah kalau orang Yayasan Wakaf Malaysia memulakan dulu untuk memberi respon kepada apa yang dibangkitkan oleh Bahar dari Kuala Lumpur. Silakan Puan. Okey, terima kasih kepada Cik Wahar sebentar tadi. Okey, boleh ke wakaf ni kita ambil alih peranan agensi kebajikan? Okey, sebenarnya wakaf ni dia pelengkap kepada apa yang kerajaan telah buat. Apa yang kerajaan dah ada ni dah cantik dah. Tapi mana yang macam kelompongan tu sikit-sikit wakaf ni, dana wakaf ni kita lengkapkan. Kita sebagai contohlah, saya bagi kita ada satu projek di bawah rancangan Malaysia ke-9 juga, pembangunan pusat perlindungan wanita. Kita tahu kan pusat perlindungan ni kalau tak jauh memang tak lari daripada kebajikan, Jabatan Kebajikan. Tapi wujud pusat penjagaan macam tu. Okey, sedikit sebanyak dia membantu kerajaan. Okey, keduanya saya bagi contoh yang ni luas sikit lah daripada kebajikan. Semasa COVID hari tu, masa pandemik COVID, kami di Yayasan Wakaf Malaysia kita jumlahkan hampir 2 juta untuk kita beli peralatan hospital, menggunakan dana wakaf untuk kita letak di hospital, bagi membantu hospital memberi kesihatan, penjagaan yang baik kepada masa-masa COVID. Nak cakap juga kat situ, manfaat wakaf apa saja yang kita belanja ni pun dia tidaklah hanya Muslim saja boleh guna. Semua orang boleh guna. Mesin ke apa benda semua yang kita wakafkan tersebut boleh digunakan. Tu saya kata wakaf dia pelengkap. Yang apa yang dah ada dah cantik, dah baik. Mana kita lompong, kita tampal. Saya rasa wakaf ada peranan dia juga dalam membantu kerajaan. Mungkin Prof juga ingin menambah? Ya, sebenarnya saya pun tertarik juga dengan soalan tu. Saya tertanya-tanya kenapa nak minta Yayasan Wakaf sebagai contoh untuk mengambil alih ke dia. Mungkin ada sesuatu yang tidak kena dengan NGO ataupun mana-mana badan yang cuba membantu masyarakat pada masa ini. Dan saya melihat kemungkinan satu isu yang sering kita nampak di luar sana ialah dari segi ketelusan pelaporan. Kalau kita tengok badan-badan agensi kerajaan macam Yayasan Wakaf Malaysia, kalau kita pergi ke laman sesawang mereka, segala maklumat tentang program-program produk yang mereka ada dan juga saluran semua lengkap. Laporan semua ada untuk diteliti oleh mana-mana yang mahu tahu. Tetapi kalau kita lihat di luar sana, ada juga badan-badan NGO yang mengumumkan kutipan, tetapi kita tak tahu sebenarnya ke mana. Dan kadang-kadang setengahnya ditubuhkan atas platform syarikat, dan mereka boleh mengambil peratusan sebagai belanja operasi yang kita tidak tahu banyak mana. Dan saya melihat di sini bila cakap tentang kefahaman, bercakap bagaimana kita nak meningkatkan sumbangan wakaf itu, apabila kita melakukan semua aktiviti ini secara telus, laporan semua sampai kepada masyarakat, maka keyakinan itu akan datang. Jadi masyarakat akan mula lebih percaya dan mereka akan lebih cenderung untuk mewakaf daripada memberi sumbangan kepada NGO tertentu yang tidak telus. Di situ saya lihat ia akan memberi satu suasana yang sihat. Maknanya kalau mahukan sumbangan daripada masyarakat, kena telus, kena buat laporan seperti yang dibuat oleh badan-badan agensi kerajaan ini. Di situ saya lihat kalau sama-sama telus dari segi saluran tu, banyak lagi bantuan akan dapat diberikan. Yang kedua tu pun menarik juga lah, tapi saya tahu bukan mudah ataupun agak sukar sebenarnya untuk dilaksanakan. Bolehkah wakaf itu diwajibkan? Mungkin ini dikaitkan jugalah dengan apa yang kita sebut tadi awal-awal tadi, iaitu zakat. Kadang-kadang perbezaan di antara wakaf dan zakat itu sebenarnya perlu difahami oleh umat Islam khususnya lah. Tapi mungkin ada komen yang ingin respon daripada Puan?
Okey, kita tengok konsep wakaf dan zakat ni berbeza. Zakat ni kita tahu memang dah ternyata dalam Al-Quran pun cakap kita wajib untuk menunaikan zakat, dan kita tu juga tahu zakat ni dah ditentukan dah siapa golongan-golongan yang terima. Dia berbeza dengan wakaf. Wakaf ni tidak dinyatakan secara spesifik wajib untuk berwakaf, tak ada. Wakaf ni satu amalan sunat yang dituntut. Okey, berkaitan untuk wajibkan kepada, saya ambil contohlah penjawat awam, dia ada pendapatan tetap. Sebenarnya kami di Yayasan Wakaf Malaysia pada tahun 2020 kita pernah keluarkan ada satu perkeliling bagi menggalakkan penjawat awam peringkat persekutuan untuk berwakaf secara potong gaji secara sukarela. Kami menggalakkan sukarela. Kami tidak mewajibkan. Sebab ini tapi adalah, respon dapat tak? Alhamdulillah kita dapat. Itu adalah salah satu antaranya yang peningkatan potongan gaji di Yayasan Wakaf Malaysia. Sebab dalam perkeliling itu kita maklumkan juga yang dapat potongan cukai. Maknanya kita nak kata kat sini kepada pewakaf-pewakaf di dunia mereka dapat untung. Untung dia adalah potongan cukai tadi. Tapi bila mereka di akhirat kelak nanti, untung dia yang dia potong setiap bulan, itu ada keuntungan dia. Tu kita kata nak wajibkan tu memang tak boleh. Tapi kita usaha untuk menggalakkan dia tanpa paksaan. Sebab kita tengok pun rukun wakaf pun kena wakaf secara sukarela. Tak boleh kita nak datang depan dia bawa borang sign, tak boleh. Mesti dengan sukarela pewakaf tu sendiri. Okey, saya juga nak membangkitkan satu persoalan. Ini tepatlah dengan pakar ekonomi kita. Tadi pun Puan ada menyebut tentang apa yang dilakukan oleh Yayasan Wakaf ini sendiri dalam terutamanya ketika menghadapi pandemik COVID-19. Tetapi sekarang ini kita menghadapi satu situasi ekonomi yang begitu mencabar sebenarnya, terutamanya bila kita bercakap tentang kos sara hidup, tentang kesulitan yang terpaksa ditempuh oleh rakyat dalam menghadapi kehidupan seharian. Jadi apakah Prof merasakan bahawa wakaf juga sebenarnya boleh, program wakaf ini juga sebenarnya boleh membantu dalam meringankan beban rakyat menghadapi kos sara hidup ini secara keseluruhan? Ya, memang betul, sebab kalau kita lihat, kalau kita sebut beban tu, dia bebannya ada pelbagai. Dia bukan sahaja setakat dari segi kos barang meningkat, tetapi juga dari segi kualiti hidup. Kita cakap tentang isu kesihatan, dan kesihatan ni bukan saja kesihatan fizikal tetapi kesihatan mental. Kita lihat semasa pandemik dan selepas pandemik, malah ada kajian menunjukkan bahawa bilangan penduduk yang mengalami kesihatan mental itu makin meningkat. Dan kita lihat juga dari segi kemudahan kesihatan, kemudahan dari segi kebajikan, itu pun sebenarnya masih lagi memerlukan kata peruntukan daripada kerajaan. Dan di sinilah saya lihat peranan wakaf itu boleh memainkan peranan, iaitu kalau kita lihat sebagai contohlah perkhidmatan dialisis sebenarnya masih tak cukup, dan ianya memerlukan sumbangan daripada pelbagai pihak untuk menyediakan tempat, menyediakan mesin. Sebab bila pesakit dialisis ni dia kena dialisis, dia dah tak boleh lepas ni okey dia dah kena sentiasa berterusan. Dan di situ saya nampak peranannya, iaitu bukan setakat menjana hasil daripada satu aset tetap itu, tetapi juga turut pergi kepada bantuan-bantuan sedemikian rupa. Dan macam bantuan seperti infrastruktur, fasiliti seperti air dan sebagainya pun juga merupakan satu jenis usaha untuk meringankan beban kerajaan, terutamanya kalau kita lihat kerajaan ingin menoktahkan kemiskinan tegar. Okey, kalau kita lihat penyelesaian itu sebenarnya dia datang daripada mereka yang di lapangan. Sebab kalau di peringkat kerajaan persekutuan, kita tak boleh nak kata kenapa kamu tak pergi ke rumah ni, kenapa tak pergi ke rumah ni, sebab level dia tinggi. Tapi orang kata yang boleh memainkan peranan adalah mereka yang di lapangan, kerana mereka tahu siapa sebenarnya yang memerlukan bantuan. Dan kalau kita lihat badan kebajikan, kita lihat Badan Agama Islam, pusat zakat, wakaf dan sebagainya, inilah mereka yang sebenarnya lebih tahu apa yang sepatutnya dilakukan yang memberi impak yang betul-betul yang diharapkan. Sebab kita sebut tentang fiskal kerajaan, apa yang menjadi isu sekarang ni ialah ketirisan, pembaziran, dan kalau kita mahu masih lagi sebut rasuah. Okey, berlakunya itu disebabkan
tidak ada orang kata pemantauan yang efektif sampai ke bawah sebab ia melibatkan pelbagai lapisan. Tetapi kalau ianya dilakukan dari bawah, maknanya sumbangan individu, sumbangan daripada berbagai pihak kepada mereka yang di bawah ni yang tidak ada kepentingan peribadi dan menjalankan tanggungjawab kerana orang kata maksud yang lebih tinggi lah daripada orang kata apa yang nak di dunia ni. Saya yakin bahawa impak dan outputnya lebih berkesan dan ini akan mampu mengurangkan orang kata beban kerajaan dari segi fiskal. Okey, mungkin persoalan yang sama juga saya nak kongsikan bersama dengan Puan Azia lah, daripada apa yang disebut oleh Profesor Madya, Dr. Ahmad Razman sebentar tadi. Mungkin saya terfikir jugalah, dan saya percaya bahawa Yayasan Wakaf Malaysia juga sebenarnya mempunyai perancangan yang cukup hebat sebenarnya. Selain daripada apa yang telah pun dilakukan setakat ini yang disebut oleh Puan Azia, sudah pasti dari segi aspek perancangan itu ada sesuatu yang mungkin akan membuka satu dimensi yang lebih cemerlang bila kita bercakap tentang membantu mereka yang memerlukan bantuan, terutamanya rakyat yang mungkin mengharapkan sesuatu daripada Yayasan Wakaf sendiri. Apa yang dirancangkan sebenarnya? Okey. Sebenarnya kami di Yayasan Wakaf Malaysia sekarang ni kita dalam peringkat akhir untuk memutamatkan Pelan Induk Wakaf Nasional. InsyaAllah Pelan Induk Wakaf Nasional ini akan dilancarkan dan di dalam Pelan Induk tersebut kita ada senaraikan pelan-pelan yang kita perlu laksanakan untuk naikkan wakaf, sekaligus bila wakaf dikenali dana banyak banyak lagi penerima-penerima manfaat yang akan terima hasil daripada wakaf tersebut. Okey, apa yang kita buat contohnya di peringkat dalam golongan masyarakat, kita perbanyakkan produk-produk yang dekat hati masyarakat. Kita banyakkan contohnya macam wakaf air tadi tu, ataupun wakaf armalah. Wakaf armalah ni adalah wakaf untuk ibu tunggal. Kita tahu ibu tunggal mana-mana yang ada kepakaran ataupun nak mulakan perniagaan, kita bagi sumbangan. Kita bagi duit wakaf tersebut, kita tukar pada aset alih seperti mesin apa semua, kita bagi mereka memulakan perniagaan. Juga kita ada program wakaf halal PKS, kerjasama kita dengan HDC, Halal Development Corporation, di mana kita bantu usahawan yang sedia ada untuk tambah nilai kepada perniagaan mereka. Dengan kalau sebelum ni pakai mesin ni boleh produce, contoh kalau kari pap tu boleh produce dalam 10,000 je. Yang ni kita tambah nilai, kita belikan mesin baru, boleh produce lagi banyak. Dan HDC nanti akan bantu dari segi halal sertifikat bersama dengan JAKIM, dan kita akan pasarkan ke luar negara. Itu antara yang kita bantu program-program dia. Dan juga kita bersama dengan CIMB Islamik, di mana kita buat program iTekad. Kita bantu golongan yang terkesan yang dalam pendapatan akibat daripada COVID pandemik hari itu untuk kembali pulih. Apa yang kita buat wakaf muakkad. Kita buat wakaf muakkad ni wakaf bertempoh. Sebelum ni kita dengar wakaf yang biasa tu adalah wakaf muabad, wakaf yang selama-lamanya. Tapi wakaf muakkad ni adalah wakaf bertempoh, yang mana masyarakat berwakaf untuk wakaf muakkad ni, dan dalam tempoh dan kita akan tukarkan dana wakaf muakkad ni kepada motor. Okey, motor tersebut hanya menjadi aset wakaf dalam tempoh 12 bulan saja. Selepas 12 bulan, mana bulan ke-13, motor tersebut akan dihibahkan kepada peserta yang menyertai program ni. Jadinya dalam konteks ni kita bagi latihan untuk jadi food rider, penghantar makanan. Bulan ke-13 kalau diikut apa KPI yang kita tetapkan, mereka akan terima hibah motor tersebut. Itu yang kita buat macam untuk kita dekat lagi dengan masyarakat. Satu kita soalan saya ingin mencelah di sini. Daripada apa yang Puan sebut tadilah, bantuan yang diberikan terutamanya kepada ahli perniagaan lah yang mungkin memerlukan bantuan wakaf ini sendiri. Tetapi selepas bantuan itu diberikan, bisnes mereka pulih ataupun mendapat keuntungan, apakah mereka perlu bayar balik sebenarnya? Okey, untuk yang wakaf armalah tu tidak. Tetapi untuk PKS halal, sebab dia satu perniagaan yang dah establish, dah wujud, dah ada dah demand. Yang itu dia
ada certain tempoh yang kita tetapkan untuk dia bayar balik. Bayar balik, so duit yang kita terima tu untuk bagi ada orang lagi lain pula. orang lain akan guna. So manfaat dia tu ramai orang boleh rasa. Sampai itu juga kita di Yayasan Wakaf Malaysia, kita tadi dana pokok, dana wakaf tu kita tukar pada aset. Dalam masa yang sama juga kita kena ingat hasil pelaburan aset-aset wakaf tersebut akan wujudlah dana manfaat wakaf. Kalau tadi dana wakaf tu perlu kekalan dan berpanjangan. Tapi bila ada dana manfaat wakaf, yang ni lebih fleksibel. Tak perlu pun kita kekalkan, tak perlu pun kita panjangkan. Maknanya kita boleh bagi kat situ lah. Wujudnya kita bagi beasiswa kepada masyarakat. Kita bantu duit kocek untuk pergi ke hospital untuk golongan yang memerlukan. So, bila dana pokok ni bertambah banyak, hasil manfaat dia pun akan jadi banyak. Bila yang sini banyak, contoh kita buat infra, so penerima manfaat dia pun akan jadi banyak. Kita cuba seimbangkan mana yang wakaf kita tingkatkan dari segi aset apa semua, tapi manfaat yang kita terima daripada aset yang kita bangunkan tersebut, kita tak lupa pada golongan yang memerlukan. Kita bagi bantuan bakul makanan sebelum ni. Kita juga bagi memulakan ada seorang ni pemohon, dia mohon nak duit tak banyak pun, dalam 3,000 ke 5,000 macam tu, untuk mulakan pertanian. Dia buat lada solok dekat Kelantan. So kita bantu macam tu. Dana wakaf kita gerakkan, dana manfaat pun kita agihkan. Menarik. Okey, ini kita nak pergi lebih jauh sedikit lah Prof ya. Berlandaskan daripada apa yang disebut oleh rakan kita tadi dari Putra Business School, memanglah kita mengkagumi sebenarnya apa yang telah pun dilakukan oleh yayasan tersebut. Tetapi kalau kita lihat kepada potensi sebenarnya, kerana kalau kita lihat tadi pun Prof ada sebut bahawa aset wakaf di negara kita saja dianggarkan bernilai RM1.3 bilion ringgit. Tetapi kalau di peringkat global nilainya adalah lebih 1.7 trilion US dollar. Jadi mungkin kita perlu melihat pada satu gambar yang lebih besar, di mana mungkin potensi besar wakaf yang boleh kita terokai sebenarnya daripada pandangan Prof. Ya, sebenarnya kita boleh belajar daripada apa yang dipraktiskan di luar sana. Malahan bila saya sebut tentang Empire Osmaniyah, negara Turki sekarang, kalau kita pergi negara Turki pun sebenarnya masyarakat di sana masih lagi mengamalkan wakaf, sistem wakaf itu sendiri. Walau mungkin bukan di peringkat kerajaan mereka, tetapi di peringkat komuniti masih ada lagi banyak orang kata institusi-institusi yang mengamalkan konsep wakaf ini dan berjaya menjana pendapatan dan hasil memberi manfaat kepada masyarakat mereka. Oleh itu semua ini adalah satu potensi. Kalau kita lihat kalau kita nak cakap tentang pewakaf, sebenarnya kita tak perlu melihat penduduk kita saja. Sebenarnya di luar sana ramai yang mahu orang kata mewakafkan kekayaan mereka di mana-mana saja. Malahan antara pewakaf yang pertama ataupun yang pelopor di Malaysia pun sebenarnya adalah pendatang yang datang sini berniaga, berjaya dan kemudian mewakafkan asetnya di sini. Oleh itu strategi itu boleh dilakukan di peringkat global, mencari pewakaf mereka yang ingin menyumbang. Dan juga apabila kita menyebut tentang menjana pendapatan daripada aset wakaf pun juga tidak semestinya negara kita. Apabila dana itu cukup besar, kita boleh juga membeli aset di luar sana yang boleh beri pulangan lebih tinggi. Kalau kita lihat memang ada banyak peluang di luar sana yang kita boleh dapat pulangan lebih tinggi kerana di pasaran kita mungkin agak terhad dari segi pelaburan tersebut. Dan satu lagi juga kalau kita lihat mungkin ramai nampak fokusnya kepada individu yang memberi wakaf, tetapi ada juga konsep yang mana pewakaf itu juga daripada korporat. Apabila kita menyebut syarikat-syarikat korporat, dipanggil wakaf korporat. Korporat ni dia lagi senang dia nak buat contribution setiap tahun tu berdasarkan keuntungan. Sebab dia adalah orang kata keputusan konsensus, bukan individu yang membuat keputusan. Dan kalau ini dapat kita orang kata menggalakkan juga, sebab sekarang ni syarikat pun bayar zakat. Jadi kalau syarikat pun bayar wakaf, maka sumbangan itu kita jangka akan dapat meningkat lebih tinggi. Di situ saya lihat apabila
kita membicarakan tentang kata potensi wakaf ini, sebenarnya memang betul kita harus berfikiran global, dan tidak hanya orang kata melihat sumbangan ataupun manfaat itu hanya di dalam negara kita, tetapi sebenarnya kita sebut tentang dunia Islam ataupun dunia global, inilah sebenarnya yang satu menjadi sasaran lah sebenarnya. Okey, saya nak dapat respon juga daripada Yayasan Wakaf Malaysia lah, tentang apa yang disebut oleh Prof tadi. Ini satu persoalan yang menarik juga, iaitu penyertaan daripada syarikat-syarikat korporat sendiri sebenarnya boleh meningkatkan lagi peranan yang bila kita cakap tentang program wakaf di negara kita. Setakat ini, apakah pihak yayasan berpuas hati dengan kerjasama dengan bantuan yang diberikan oleh syarikat-syarikat korporat yang ada di negara kita? Okey. Alhamdulillah, sebenarnya kami di Yayasan Wakaf Malaysia, kita ada terima pewakafan daripada syarikat-syarikat korporat, dan juga dalam masa yang sama kita juga bekerjasama dengan syarikat korporat untuk melaksanakan wakaf. Contohnya kita bekerjasama dengan pihak institusi kewangan untuk mereka menyediakan platform pewakafan. Even pada tahun 2021 kita ada buat pelancaran wakaf bencana. Di situ juga ada M-Bank Islamik, dia mewakafkan 1 juta untuk menyahut saranan untuk bersama-sama dalam menjayakan wakaf bencana. Juga kita ada banyak institusi perbankan, institusi operator pengendali takaful yang bekerjasama dengan Yayasan Wakaf Malaysia untuk kita mudahkan masyarakat di luar sana untuk berwakaf. Kalau misalnya tak boleh potong gaji, tak apa, kita ada langgan produk takaful yang mana setiap bulan pun akan dipotong untuk caruman wakaf. Ataupun ada sedikit duit lebih, ada rezeki duit lebih masuk produk pelaburan. Dalam pelaburan tu dividen yang diterima ada sebagainya akan diwakafkan nanti. Sebagainya dividen tu akan dikembalikan kepada pelabur. Dan juga kita dalam sekarang ni, tadi bila saya sebut tadi wakaf muakkad lebih kepada aset motor tu. Cuma sekarang kami di Yayasan Wakaf Malaysia, kita sedang meneroka untuk laksanakan wakaf muakkad dari segi dana tu sendiri. Sebenarnya kita telah pun didatangi oleh beberapa individu yang mempunyai income yang tinggi. Mereka berminat untuk berwakaf. Cumanya dia tanya boleh tak secara bertempoh. Dia ada 1 juta dia nak bagi, dia nak wakaf dalam tempoh 10 tahun. So habis 10 tahun 10 juta tu, 1 juta tu dikembalikan kepada dia, tapi manfaat daripada tahun pertama sampai tahun ke-10 tu Yayasan Wakaf akan manage, akan dapat untuk kita agihkan kepada masyarakat. Dan selain daripada individu, ada juga pihak-pihak syarikat korporat yang berminat untuk berwakaf secara muakkad juga. Mereka ada sumbangan, ada dana 50 juta contohnya. 50 juta tapi bertempoh 5 tahun. Boleh tak? So kita sedang mempelopori, kita sedang mengkaji, menerokai cadangan ini, yang mana insya-Allah kalau daripada segi syaraknya okey, dan tak ada apa-apa halangan, kita akan mula melaksanakan wakaf muakkad bagi membolehkan orang-orang yang macam yang dia nak yang bertempoh-tempoh ni kita raikan. Sebab kita tahu daripada dana yang mereka wakafkan walaupun bertempoh akan mendatangkan juga hasil kepada kita. Hasil tu pula bukan kepada Yayasan Wakaf, tapi kita yang selalu kepada semua golongan-golongan yang memerlukan. Bagaimana dengan respon dan juga kerjasama yang diberikan oleh agensi-agensi kerajaan kepada program-program yang telah pun disusun atur dengan begitu kemas oleh pihak Yayasan Wakaf sendiri? Okey, sebagai contoh, masa sebelum ni kita bekerjasama juga dengan Kementerian Pendidikan. Kita membantu sekolah-sekolah untuk menyediakan tablet. Masa sebelum ni yang PDPR, bermula pada titik permulaan PDPR tu, kita telah membantu sekolah-sekolah menyediakan tablet untuk dibekalkan kepada anak-anak yang tidak berkemampuan. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, kita sediakan alat bantuan mengajar. Kalau tuan perasan pun dekat sekolah sekarang di dalam kelas dia tu, dan sekarang semua ada TV. So kami sediakan TV. Kita semua guna dan manfaat wakaf. Tapi di seluruh negara lah tu. Kita di seluruh negara, tapi bukan di semua sekolah lah. Jadi kita pergi ke semua negeri, kita akan kena pasti sekolah, mana-mana sekolah yang berkaitan, kita akan bantu. Itu kita daripada segi kerajaan, alhamdulillah kita ada contoh dengan Kementerian Tenaga Sumber Asli.
alam sekitar. Kita ada wakaf air. Kita juga bekerjasama dengan MGTC dalam melaksanakan wakaf Masjid Hijau. Maknanya kita membantu nak mengurangkan penggunaan elektrik di masjid-masjid kita. Kita wujudkan wakaf Masjid Hijau. Dan juga kita dengan Kementerian Kesihatan kita ada, dan insya-Allah akan datang mungkin ada beberapa kementerian lagi yang kita akan bekerjasama, yang mana bila kita kerjasama dengan kementerian ni, kita nak ada satu perasaan ownership kepada produk tu di pihak kementerian. Dan bila ada perasaan macam tu, sebenarnya galakkan di peringkat kementerian untuk berwakaf tu lagi mudah. Dan masyarakat pun akan lebih ni, sebab dia nampak macam saya bekerja di kementerian A buat sekian-sekian. Maknanya macam inilah masanya untuk kita sebagai pekerja untuk sama-sama membantu menyumbang untuk projek A tu. Kita support kita punya majikan. Okey, menarik. Okey, kita hampir-hampir di penghujung sebenarnya, Prof. Yalah, ada 5-6 minit lagi masa. Saya nak beri ruang jugalah kepada Prof di penghujung ini. Barangkali ialah bila kita bercakap tentang Pelan Induk Wakaf Nasional, mungkin ada juga perkara-perkara yang Prof rasa perlu diberi penekanan dalam perkara ini, dalam isu wakaf ini sendiri, supaya ianya betul-betul mencapai apa yang kita mahukan sebenarnya, apa yang diinginkan oleh pihak yayasan khususnya. Ya, memang saya betul-betul mengharapkanlah Pelan Induk itu akan menjadi orang kata satu titik permulaan yang lebih orang kata bagus, hebatlah, memberi impak lebih besarlah kepada rakyat dan umat Islam secara khususnya. Dan saya juga belum lancar lagi. Belum lagi. Jadi, tapi saya harapan saya lah kalau begitu. Harapan saya ialah Pelan Induk ini juga mengambil kira situasi ataupun perkembangan semasa. Sebagai contohlah kata kita lihat, teknologi adalah satu alat lah yang boleh memangkinkan, boleh mencorak cara kita bekerja dan juga melakukan sesuatu aktiviti. Kalau kita sebut ada orang sekarang sudah cakap pasal wakaf digital bank digital, wakaf bank digital yang mana kalau kita lihat sekarang ni urus niaga kita sekarang ni tak guna cash lah, semua elektronik je. Dan saya tidak sahaja bercakap tentang e-wallet, saya mungkin bercakap tentang teknologi blockchain yang membolehkan keterusan itu lebih tepat. Kalau kita sebut blockchain ni bukan semata-mata cryptocurrency, kita cakap tentang urusan transaksi antara dua pihak. Dan juga kalau kita lihat isu-isu yang dialami oleh setiap majlis agama negeri macam itulah, isu tanah dan sebagainya itu kan, dan mungkin ada satu teknologi yang boleh juga diguna pakai dalam itu. Dan selain daripada itu, saya menggunakan teknologi, saya juga haraplah berdasar pelayanan ini juga melibatkan setiap golongan, terutamanya golongan muda. Kita lihat bahawa golongan muda lah yang boleh mencorak apa saja yang akan berlaku di masa hadapan. Malahan kalau kita lihat dari segi setiap industri yang kerajaan mahu tumpukan ekonomi digital sebagai contohnya, semuanya melibatkan muda. Agro makanan seperti makanan orang muda. Maka wakaf ni kita tak nak stigma ataupun persepsi. Wakaf ni bila kita nak kita nak ke alam lain barulah kita nak sedekahkan. Jadi kita nak jadikan wakaf ni sesuatu benda yang cool. Maknanya dapat gaji pertama dia terus selain potong zakat ke, terus juga menyumbang ke wakaf. Itu yang saya harapkanlah, keterlibatan belia dan juga penggunaan teknologi dalam pelan dasar wakaf yang baru nanti. Okey, kita dah di penghujung sebenarnya. 1 minit lah saya nak berikan kepada Puan Azia jugalah untuk menyampaikan seruan kepada penonton-penonton kita yang sedang menyaksikan ruang bicara kita kini. Serengkas-ringkasnya. Silakan Puan. Ke masyarakat di luar sana, teruskan berwakaf. Teruskan berwakaf. Sebab kita tahu dengan wakaf ni banyak manfaat yang kita boleh wujudkan. Banyak peluang-peluang pekerjaan mungkin dengan adanya aset wakaf, adalah peluang pekerjaan. Ada juga premis perniagaan yang akan wujud. Jadinya bayangkan kalau satu aset tersebut digunakan dimanfaatkan oleh pelbagai ataupun ramai-ramai masyarakat, jadinya wakaf ni nanti akan jadi pelengkap kepada kepada
kita punya ekonomi. Dan tak mustahil juga Dr. wakaf ni menjadi salah satu sumber penting dalam kewangan sosial Islam. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada Puan Haidatullah Azia Husin, pengurus bahagian pemasaran dan korporat di Yayasan Wakaf Malaysia. Dan tentunya setinggi-tinggi terima kasih juga kepada Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, iaitu pengarah program sarjana pentadbiran perniagaan di Putra Business School, kerana sudi bersama kita di ruang bicara ini. Dan kami di Bernama TV terutamanya dan juga di ruang bicara juga mengharapkan bahawa dengan pelancaran Pelan Induk Wakaf nasional nanti ianya akan menghasilkan sesuatu yang mungkin akan memberikan satu ruang yang cukup baik sebenarnya kepada semua pihak, terutamanya kepada mereka yang mungkin memikirkan untuk berwakaf dan sebagainya. Jadi terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di Ruang Bicara, dan jangan lupa seperti yang selalu kami janjikan kepada anda, Ruang Bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan.
15号星期二，欢迎收看马新社电视华语新闻。您好，我是卢珠芳，马上带您关注今天的头条新闻。交通部推出 MyBus Concession 计划，芙蓉、怡保和新山的目标群体可以免费搭乘短程巴士。吉隆坡高庭批准撤销4项滥权控罪，慕尤丁无罪释放，总检察署不满裁决入禀上诉。登嘉楼和吉兰丹公布大臣人选，阿姆山苏里2度接棒，纳苏鲁丁和法兹里将接管丹州正副大臣。配合来临国庆日推行的惠民计划，交通部今天为森美兰、霹雳和柔佛这3个州属的子民送上大礼。部长陆兆福宣布，即日起符合资格的群体可以免费申请1张通行卡，无限次的搭乘 MyBus 巴士。交通部部长陆兆福今天在森州芙蓉第1巴士终站推荐 MyBus Concession 计划后指出，配合国庆日来临，政府推行这项惠民计划，有望减轻3大群体的经济负担。他还说，这项倡议将透过陆路公共交通机构监管，率先在3个州属的首府，分别是芙蓉、怡保和新山推行，预计受惠人数将超过2500人。Golongan sasar warga negara Malaysia yang berkelayakan untuk menerima manfaat tambang percuma MyBus Concession ini terbuka kepada beberapa kategori. Yang pertamanya, orang kelainan upaya OKU berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Yang kedua, warga emas berumur 60 tahun dan ke atas. Dan ketiga, kanak-kanak atau murid sekolah berumur 7 hingga 17 tahun yang bersekolah di kawasan liputan perkhidmatan MyBus。这项倡议也希望可以协助改善城市的公共交通网络，同时降低目标群体的生活成本。陆兆福也指出 ，MyBus 巴士服务覆盖3座城市，58条路线，分别是芙蓉23条、新山19条和怡保16条。符合资格者可携带身份证明文件前往 MyBus 服务柜台申请，6岁及以下儿童则无需登记。马新社电视采访报道。建威计划舞弊案今天下判，吉隆坡高庭批准前首相丹斯里慕尤丁的申